السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق عذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. إنما ليبلوكم الله به ليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله جعل لكم أمة واحدة
ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق عذاب بما كانوا يفسدون. Betul tak? Betul. Bermula segala orang yang kafir dan menegah mereka itu daripada jalan agama Allah itu, kami tambah akan mereka itu azab atas azab. Kata Allah, bermula mereka orang-orang yang kafir. Apa orang yang kafir? Orang yang tidak percaya. Kufur orang yang tidak percaya. Lawan kafir apa dia? Beriman. Beriman tu apa dia? Percaya. Kafir tak percaya. Sebab tu orang kafir dia tak percaya pada Allah. Ada yang kafir tidak percaya kepada Allah yang esa. Dia percaya kepada Tuhan-Tuhan yang banyak. Kata dia, orang kafir dia tak percaya pada neraka syurga. Dia tak percaya kepada qada dan qadar. Dia tak percaya pada dosa pahala. Ni tak percaya pada Quran, hadis. Tak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa ni panggil apa? Kafir. Kita beriman. Bukan sakat percaya, yakin pada Allah, pada Rasul. Yakin para malaikat ada. Yakin hari akhirat, dunia ni akan berakhir dengan kiamat. Dan perkara yang berkait dengan akhirat, neraka, syurga, azab kubur. Orang panggil wa yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda gaib walaupun tak nampak. Kita yakin dan percaya kepada qada dan qadar. Orang beriman yakin dan percaya. Orang kafir dia tak percaya. Sebab tu dia buat apa pun bukan atas dasar kepercayaan dia. Dia tak percaya. Sebab tu sikap-sikap kafir ada yang bermusuh dengan Islam. Kenapa berbeza? Kita percaya dan yakin, dan mereka tidak ada kepercayaan. Nah, baik. Dan bermula segala orang yang kafir dan menegah mereka itu daripada jalan agama Allah. Kafir ni ada dua jenis. Kafir dan menegah mereka itu pada jalan agama Allah. Bila orang nak kembangkan agama Islam, dia sekat, dia tegak. Allah sebut yuriduna liyutfi'u nurallahu biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Menghendaki mereka itu memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka itu. Dia tak suka tengok cahaya Allah ni berkembang. Orang-orang kafir, tak kira lah kafir jenis mana sekalipun, asalkan kafir, dia tak suka tengok cahaya Allah ni berkembang. Dia akan padam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Sebab itu bila nampak je Islam ni nak berkembang, bila nampak je Islam nak naik, yang mula sekali orang kafir akan bercakap. Dia akan padam cahaya Allah dengan mulut mereka. Kata apa? Bila Islam naik akan timbul keganasan. Bila memerintah secara Islam akan timbul, akan jadi macam Taliban. Cakap macam-macam. Bila orang Islam bersatu, ini isytihad perang kepada orang-orang yang bukan Islam. Inilah orang panggil Allah Ta'ala sebut, mulut mereka itu cuba nak padam cahaya Allah. Tapi kata Allah, wallahu mutimmu nurihi, Allah akan jaga cahayanya. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan boleh dipadam. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tak suka, cahaya Allah terus berkembang. Termasuk di negeri-negeri ataupun di negara-negara yang bermusuh dengan Islam. Kita yakin di Myanmar, walaupun Buddha Myanmar bunuh umat Islam, kita yakin cahaya Allah akan berkembang. Bahkan suatu hari Islam akan kuat di Myanmar.
Di mana? Di Kemboja. Walaupun dulu pernah berlaku pembunuhan umat Islam sangat dahsyat di Kemboja, tapi cahaya Allah di Kemboja tidak akan padam. Termasuklah di negara-negara musuh-musuh Islam sini, Amerika cahaya Allah berkembang, di Britain cahaya Allah berkembang, di Rusia cahaya Allah berkembang, bahkan di China cahaya Allah berkembang. Walaupun musuh-musuh Islam cuba nak padamkan cahaya Allah dengan mulut mereka itu, tapi Allah Subhanahu wa taala jaga cahaya dia. Jangan takut, Allah Taala akan tolong. Sebab itu orang yang Allah Taala anugerahkan nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar, yang patut kita kena bersyukur, dan patut kita kena bagi sumbangan untuk mendaulatkan Islam. Kerana kalau kita tak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi nikmat. Kalau kamu tak syukur, ingat azab aku amat pedih. Allah Subhanahu wa taala akan tarik nikmat yang Allah Taala bagi. Macam sebutlah, Islam ni dinul hayah, agama hidup, dia bukan agama mati. Yang berlaku kematian, kemusnahan apabila orang yang diberi nikmat Islam dia tak hargai. Setelah mereka tengok kesenangan dunia, dia pilih kesenangan dunia, dia meletakkan Islam di tepi. Akhirnya kaum itu akan dibinasakan. Macam kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh yang lawan Nabi Nuh, yang lawan Nabi Lut, kaum Nabi Musa yang lawan Nabi Musa. Bukan ajaran dibawa oleh Nabi Lut, ajaran dibawa oleh Nabi Musa, ajaran dibawa oleh Nabi Isa itu binasa, tidak. Ajaran dibawa itu nurullah, cahaya Allah. Yang binasa itu siapa dia? Kaum yang lawan Nabi. Faham? Kita pun, kalau kita nak hebat, kalau kita nak selamat sampai anak cucu-cucu kita, kita kena bersama dengan Islam. Di mana Islam, di situlah kita. Jangan kita nak kepada pembangunan sehingga kita tolak Islam ke tepi. Jangan tidak dinafikan Islam membangun. Siapa kata Islam tak membangun? Nabi memerintah Madinatul Munawwarah, masyarakat Madinah menjadi kaya raya sampai zaman khalifah selepas daripada Nabi. Harta benda yang banyak di Baitul Mal, banyak harta-harta yang ketika umat Islam susah, dilanda dengan bala kemarau, jadi pemimpin Islam boleh bantu umat Islam, cukup makan pakai semuanya. Mewah. Jangan kata bila ikut Islam ni kolok, pusing jarum jam ke belakang. Ini fitnah orang-orang kafir terhadap Islam. Depan Allah Ta'ala sebut. Baik. Bermula orang yang kafir dan menegah mereka itu daripada jalan agama Allah itu, kami tambah akan mereka itu azab atas azab. Kami tambah mereka itu azab di atas azab dengan sebab barang yang ada mereka itu berbuat fasik. Azab di atas azab dengan sebab barang yang mereka itu berbuat fasik, dengan tegah manusia daripada beriman dengan Nabi Muhammad. Mereka akan ditimpa azab dan berbagai-bagai azab. Azab atas azab. Dalam jiwa mereka sendiri pun tak pernah tenang, orang kafir. Dan mereka ditimpakan lagi azab-azab yang zahir. Orang-orang beriman jiwa dia tenang. Sebab tu kita tengok macam mana orang kafir menguruskan mayat-mayat mereka. Allah tengok. Kita ni bila berlaku kematian, baik di hospital, di apa semua, orang-orang masjid pergi ambil. Orang lebay-lebay tolong uruskan. Muka pun ada cahaya, ada nur. Nah itu. Bahkan yang tak pakai kepiah pun bila nak uruskan mayat, cukup kepiah tak kepala. Bahkan yang tak baik pun bila dia nak pergi tengok mayat, dia pakai baju elok-elok, dia pakai apa semua elok-elok. Nah itu. Bahkan kita nak bila menguruskan mayat ni, orang yang soleh-soleh. Tapi kita tengok orang kafir mati, hak pi ambil di hospital bawa balik tu, dengan seluar pendek, dengan ni dia bukan percaya apa beriman berkat, mana dia percaya, dengan pakai tatu penuh kot tangan dengan apa semua, dia tak ada percaya apa. Nah itu kita tengok pun tak ada nur, tak ada nur. Cara urus, cara apa semua, Islam yang urusnya orang baik-baik. Nah itu. Jadi mereka ni terima azab atas azab.
Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Dan sebut olehmu ya Muhammad hari kiamat, kami bangkit pada tiap-tiap umat itu saksi atas mereka itu daripada diri mereka itu. Sebut olehmu wahai Muhammad, ulang lagi sekali. Di akhirat esok kami bangkit di atas mereka itu saksi. Ada saksi. Siapa dia jadi saksi? Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam akan jadi saksi. Macam sebut dah, manusia bila dia pergi ke hari kiamat, hari akhirat, dia cuba nak lepaskan diri. Dia cuba bagi alasan. Gitu gini, gitu gini. Tapi nabi-nabi menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala tanya Nabi, adakah kamu sampai ke semua ajaranku? Nabi-nabi menjawab, ya, semua saya dah sampai. Saya menjadi saksi. Nabi-nabi menjadi saksi bahawasanya dia telah sampai semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ada orang tak ikut Allah Taala? Ini dia sendiri. Bukan salah para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Macam hari ini, lidah para nabi disambung oleh para ulama. Ulama bukan nabi. Ulama pewaris nabi. So, kita kena ingat yang tu. Nabi-nabi ni maksum tidak melakukan dosa. Dan tidak ada salah dan cacat celah pada Nabi, kerana Allah pelihara. Ada pun ulama pewaris Nabi, tetapi dia tidak maksum. Bila sebut ulama ni, adalah kelemahan-kelemahan ulama. Mungkin adalah salah silap sikit sebanyak, kerana dia manusia biasa. Jangan sampai ada sikit-sikit kesilapan ulama, kita lupa jasa-jasa dia yang besar. Yang sikit itulah dijadikan bahan cerca dan ejekan. Dan kita ajak orang lain pula membenci ulama. Sebab tu tuan-tuan sekalian, malapetaka besar kalau generasi sekarang tidak menyanjungi ulama dan tidak jaga ulama, dan bahkan generasi lain pula mencaci ulama. Akhirnya satu hari anak cucu kita juga tidak menyayangi ulama, dan mereka juga termasuk di kalangan orang yang cerca ulama dengan ada yang salah sikit sebanyak. Ingat, kita berdoa, Allahumma ahyina bil hayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan hidup ulama. Kita tak minta pun jadi ulama. Kita pergi mengaji, pergi dengar kuliah mengarik, kuliah duha macam ni, kita tak minta pun kita nak jadi ulama. Tapi pasal apa yang kita pergi mengaji itu, kita nak duduk bawah ulama, kita nak hidup di bawah ulama. Bukan ulama yang angkat ulama, Allah Ta'ala yang angkat ulama. Ni kadang pula duk caci ulama pula kerana ulama mengangkat ulama. Dah, Allah Ta'ala yang angkat ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kata Allah. Hanya saja yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya ialah ulama. Ulama yang paling takut, sebab dia kenal. Nabi pun sebut, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama pewaris Nabi. Jadi di akhirat esok ni, Allah Ta'ala bangkit tiap-tiap seorang, tiap-tiap satu umat, tiap-tiap umat itu saksi atas mereka itu. Sebut olehmu ya Muhammad hari kiamat, kami bangkit pada tiap-tiap umat itu saksi atas mereka itu daripada diri mereka itu. Iaitu Nabi mereka itu jadi saksi bagi umatnya dengan beriman dan kufur. Nabi jadi saksi. Sama ada umat dia beriman ataupun umat dia kufur, Nabi akan jadi saksi. Mudah-mudahan Nabi menjadi saksi bahawasanya kita di kalangan umatnya yang beriman. Itu kita harap. Itu akan jadi saksi. Bahkan di akhir, walaupun sekarang ni Nabi dah wafat, Nabi dah tinggal kita lama, dan kita tetap dipanggil umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, tengok umat dia dalam keadaan dahaga, tidak ada makanan, tidak ada minuman walaupun setiap air, tidak ada pakaian walaupun seurat benang, hidup bertelanjang, tidak berkasut, matahari 1 mil di atas kepala, 1 batu di atas kepala, peluh ada yang tenggelam dengan peluh sendiri. Dalam keadaan sengsara tu, Nabi SAW jemput semua umat dia pergi ke kolam Kausar.
Di mahsyar ada satu kolam, nama dia kolam Kautsar. Kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa dapat minum air kolam Kautsar, dia tak akan dahaga selama-lamanya sampai masuk syurga. Siapa tak dapat minum air kolam Kautsar, tidak ada minuman lain dah, maka dia akan dahaga selama-lamanya. Dan tak mati. Di dunia ni kalau tak minum lama-lama mati. Tak makan lama-lama mati. Akhirat mati dah tak ada, hidup je. Maknanya kalau seksa, seksalah selama-lamanya. Kalau sakit, sakitlah selama-lamanya. Kalau lapar, laparlah selama-lamanya. Nabi tengok umat dia sengsara. Tak tahu lama mana. Lebih lama daripada umur dunia ni. Bila bangkit di akhirat, kerana nur akhirat, Nabi jemput umat dia semua ke kolam Kautsar. Nabi jemput umat dia supaya ke kolam Kautsar, minum air kolam Kautsar. Nabi jemput. Nabi tak tanya semayang ke tak, puasa ke tak. Hang buat baik ke buat hajat di atas dunia. Hang ikut aku ataupun tak ikut aku di atas dunia, Nabi tak tanya. Nabi jemput semua supaya pergi ke Kautsar untuk minum air kolam Kautsar. Lalu bayangkan manusia sejak daripada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai kiamat. Yang hidup sekarang, yang mati dah, yang lagi akan hidup. Ramainya rombongan tu berjalan menuju ke Kautsar, Nabi bawa. Kerana Nabi ni cita-cita dia kalau boleh semua umat dia nak bagi masuk syurga. Semua umat dia ada yang tak mau masuk syurga. Jadi kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, semua umatku boleh masuk syurga kecuali yang tak mau syurga. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, ada ke orang tak mau syurga? Rasulullah kata ada. Orang macam mana yang tak mau syurga? Orang yang apabila dia ikut aku, dia akan masuk syurga. Ikut ajaran aku, dia boleh masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa lawan aku, dia tak mau syurga. Orang yang lawan Nabi itu, dia tak mau syurga. Nabi ni kalau boleh umat dia semua nak bagi masuk syurga. Nabi jemput semua umat dia pergi ke Kautsar. Sampai pertengahan jalan, malaikat tunggu buat roadblock tengah jalan. Ada umat Muhammad dihalau keluar daripada rombongan tu. Mudah-mudahan kita berdoa yang kena halau tu bukan kita, dan bukan anak cucu-cucu kita. Ada dalam rombongan tu dihalau keluar, malaikat halau keluar. Kita pun baca wamtazu yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Asing hari ini wahai orang yang berdosa. Keluar hari ini wahai orang yang berdosa. Ya ayyuhal mujrim, wahai orang berdosa. Keluar. Malaikat halau keluar. Akhirnya Nabi dapat tahu ada umat dia kena halau. Nabi pusing pergi cari malaikat yang halau umat dia. Nabi kata kepada malaikat tu, wahai malaikat, kenapa kamu halau dia? Dia juga umatku. Malaikat jawab pada Nabi SAW, benar wahai Muhammad, yang aku halau ni umat kau. Tetapi engkau wafat wahai Muhammad, aku tidak. Kata malaikat, umat kamu ni aku tengok selepas daripada kamu, dia sebagai umat kamu, tapi selepas daripada kamu wafat, dia menyeleweng daripada ajaran kamu. Dia tak ada ikut dah ajaran kamu, dia tak pakai dah ajaran kamu, nama je umat kamu. Sebab tu hari ni aku halau dia. Nabi ni dia jemput semua, tapi ada malaikat halau. Nah, di dunia ni boleh campur, orang semayang, orang tak semayang, orang kafir, orang tak kafir boleh duduk sekali. Akhirat esok kena asing. Orang kafir sebelah, orang beriman sebelah. Macam kita main duduk mengaji ni lah, orang baik dengan orang jahat boleh campur sekali. Di akhirat esok kena asing, tak boleh campur. Nah itu. Baik. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim, dan sebut olehmu ya Muhammad hari kiamat yang bangkit pada tiap-tiap umat saksi atas mereka itu daripada diri mereka itu, iaitu nabi mereka itu jadi saksi bagi umatnya dengan beriman dan kufur. Wajibna bika syahidan ala haula'i,
Dan kami bawa datang dengan engkau ya Muhammad jadi saksi atas mereka itu kaum engkau dengan beriman dan kufur. Kami bawa datang dengan engkau ya Muhammad jadi saksi atas mereka itu kaum engkau, ahli Mekah dengan iman dan kufur. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah turun atas engkau ya Muhammad akan kitab Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitab. Kami telah turun ke atas engkau kitab wahai Muhammad. Dan kitab tu Nabi sampaikan kepada para sahabat. Dan para sahabat juga sampai. Bahkan bila zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Osman fikir, kalau tak buat sesuatu dengan kitab ini, mungkin satu hari generasi ke depan tidak dapat membaca lagi kitab Quran. Kerana Quran mula-mula turun, Jibril sampai pada Nabi, Nabi ingat di dada sepenuhnya. Nabi pun ajar para sahabat hafal sepenuhnya. Adalah yang tulis sikit-sikit, kerana zaman tu tak banyak lagi orang pandai menulis. Tulis pun tulis atas daun kayu, tulis di atas kulit-kulit binatang, tulis di atas kulit-kulit kayu, sikit-sikit saja. Tapi kebanyakan para sahabat ni dia hafal Quran. Bila mari zaman Sayyidina Abu Bakar, peperangan demi peperangan, ramai sahabat-sahabat yang hafal Quran syahid di medan perang. Mari zaman Sayyidina Umar, ramai juga sahabat-sahabat yang hafal Quran syahid di medan perang. Ada yang mati kerana sakit tua. Jadi bimbang. Lalu Sayyidina Osman menyusun Al-Quranul Karim. Jadi Sayyidina Osman susun. Nah, sampai hari ini dipanggil resam Osmani, susun. Dan makin hari susunan Al-Quran tu makin kemas sampai sekarang. Disusun balik apa semua, mana sahabat-sahabat yang ada cebisan yang tulis Quran atas daun kayu atau apa, susun sampai kemas Quran dah. Dan sampai ke hari ini Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini kita boleh tengok, kita boleh dengar, kita boleh baca, kita boleh mengaji. Dan tak ada siapa pun boleh pindah Al-Quran mungkin. Bahkan hari ini kalau orang pindah satu huruf saja, orang kenal, orang tahu kata yang ni pindaan. Orang ubah satu baris saja, orang tahu kata yang ni bukan yang asli. Quran dijaga dengan selamat. Bahkan walaupun kita hidup di akhir zaman, makin ramai orang hafal Quran. Kita duduk di belakang imam Masjid Mekah, kita dengar mereka baca. Lebih-lebih bulan Ramadan, khatam satu Al-Quranul Karim, satu ayat, satu baris pun tak jatuh. Bahkan ramai berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu dalam Masjidil Haram tu orang yang hafal Quran. Hari ini satu dunia orang yang hafal Quran, merata-rata ada. Jadi Quran nak pindah macam mana? Kerana dia duduk dalam dada-dada umat Islam. Sebab itulah Al-Quran tidak boleh diubah, Al-Quran tidak boleh dipindah. Apa yang musuh Islam buat? Musuh Islam buat, cuba jauhkan umat Islam daripada Quran. Mereka nak pindah Quran tak boleh. Mustahil mereka boleh pindah Quran. Pindah hari ni, esok satu dunia tahu. Nak pindah macam mana? Ni Allah Ta'ala jaga. Mereka dah buat Quran baru sejak pada dulu sampai sekarang, tak ada siapa boleh buat. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Kalau kamu rasa ragu-ragu benda yang kami buat turun pada hamba kami, apa dia? Quran. Fa'tu bi suratin, sila buat satu surah. Surah yang paling pendek macam inna a'tainakal kautsar. Buat. Sila buat satu surah. Wa da'u syuhada'akum min dunillah. Kata Allah, panggillah ahli cerdik pandai kamu. Kamu nak panggil siapa, panggillah. Sama ada nak guna khidmat jin dan syaitan, gunalah. Min dunillah, asas lain daripada Allah, sila panggil. Dan buat. In kuntum sadiqin. Kalau betul-betul kamu orang yang benar. Sejak daripada dulu sampai sekarang, orang tak boleh buat seperti mana Quran.
Orang tak boleh pindah Quran. Orang tak boleh ubah Quran. Bahkan Quran makin hari makin kukuh. Bahkan hari ini Al-Quran duduklah handphone masing-masing dengan lengkap. Ada suara, ada tulisan. Nah, semua sekali ada Quran. Jadi Allah Ta'ala pelihara Quran ni rujukan yang terbesar. Sebab tu Yahudi pernah dalam kongres mereka sebut, selagi mana umat Islam berpegang pada kitab ni, yakni Al-Quran, selagi itu kita tak boleh pecahkan mereka. Selagi itu kita tak boleh hancurkan mereka. Sebab tu Yahudi, dia nak ajak orang, dia nak pindah Quran apa semua tak boleh. Apa yang dia buat, dia ajak orang jauh diri dengan Quran. Kalau jauh diri dengan Quran, itu rosak. Itu dia. Bahkan ada bulan yang Allah Ta'ala sebut bulan yang diturunkan Al-Quran. Bahkan bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim menjadi penghulu segala bulan, Ramadan. Jelas bulan Ramadan mulia ni sebab Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Quran ni apa? Hudan linas. Petunjuk bagi manusia. Semua manusia petunjuk dia Quran. Wa bayyinatin minal huda. Quran ni menerangkan segala petunjuk. Wal furqan, dan membeza yang hak dan yang batil. Yang betul dengan yang salah. Itu. Ni Allah sebut lagi. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turun atas engkau ya Muhammad akan kitab. Kitab apa? Quran. Quran pula kerana menyatakan bagi tiap-tiap suatu daripada segala yang disuruh, dan kerana menyatakan tiap-tiap satu bagi segala yang disuruh. Semua menyatakan tiap-tiap satu dalam Al-Quran Karim. Ikut Quran senang. Allah terang yang mana disuruh, yang mana dilarang, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Sebab tu tuan-tuan sekalian ni ada NGO nama dia Hak Asasi. NGO Hak Asasi ni, hak asasi manusia. Dia memperjuangkan hak-hak asasi. Bagus tuan-tuan sekalian, nak memperjuangkan hak asasi ni. Tapi yang duduk dalam NGO ni pula orang yang tak mengaji Quran, yang otak dia sekular, yang otak dia barat. Atas nama hak asasi dia berjuang. Berjuang ni sampai seolah-olah hak Allah Subhanahu Wa Taala tak betul, hak dia yang betul. Ini bahaya. Tu yang dia berjuang dengan LGBT. Kenapa? Itu hak asasi. Kalau dia nak berkahwin sama jenis, kalau dia suka laki-laki nak jadi perempuan, perempuan jadi, itu hak dia. Berjuang sungguh-sungguh. Termasuk juga dalam perkara murtad. Itu murtad ini hak peribadi. Kalau dia suka, dia nak tukar kepada agama lain, itu hak dia. Dan dia dengan Allah Ta'ala. Ada dah. Apa G25 lah semua mana timur, itu dia dengan Allah Ta'ala. Dia tukar agama, itu dia dengan Allah Ta'ala. Kita tak boleh ambil tindakan apa. Itu hak dia. Kalau salah pun dia dengan Allah Ta'ala. Ni NGO yang ada. Nah, kita harap hak jenis-jenis lagu ni perlu diambil tindakan tegas. Ini. Kenapa? Hak asasi ni sampai perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun dianggap macam tak betul. Nah, kalau hak asasi semua bela hak semualah. Pandang dada, dia hak dia nak isap dada, bagi dia isap dada. Pencuri hak dia nak mencuri, bakpi dia mencuri. Nak jadi apa dunia ni? Jadi apa dunia? Hancur berkecah habis. Sebab tu Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim, Allah tunjuk yang mana boleh, yang mana tak boleh. Yang mana baik, yang mana jahat. Dan ada benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala serahkan kepada kita untuk fikir. Yang mana baik untuk kita, yang mana jahat untuk kita. Tapi ada benda yang Allah Ta'ala bagi garis panduan yang siap. Nah ini. Ada benda yang Allah Ta'ala serahkan kepada akal kita. Macam undang-undang. Undang berzina Allah tetap sebab 100 rotan. Orang undang-undang mencuri Allah Ta'ala tetap potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Potong tangan. Ditetap orang minum arak ada undang-undang sebab 80 rotan, 40 rotan. Ada undang-undang yang Allah Ta'ala serahkan kepada kita untuk menetapkan. Macam undang-undang jalan raya.
Nak tetap kelajuan 120, kalau langgar laju kena saman, kenapa? Buatlah yang patut padan untuk keselamatan kamu. Allah Ta'ala bagi akal, kamu fikirlah atur baik untuk kamu. Tapi jangan semua nak guna akal. Yang kita rasa kita ni cerdik, kita ni pandai. Ingat balik kejadian kita. Allah Ta'ala keluarkan kita daripada perut ibu. La ta'lamuna syai'a. Suatu kamu keluar daripada perut ibu tu, kamu tak tahu apa-apa. Sakit hanya teriak saja. Panas hanya teriak saja. Berak kencing hanya teriak saja. Lapar dahaga hanya teriak saja. Tahu teriak saja. Lama-lama Allah bagi akal pada kita, makin cerdik, makin cerdik. Itu cerita dia. Bila Allah Ta'ala bagi akal pula, dia guna akalnya sampai Allah Ta'ala pun dia nak komplain. Ini melampau nama dia. Itu. Baik. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah turun atas engkau ya Muhammad akan kitab Quran kerana menyatakan bagi tiap-tiap suatu daripada segala yang disuruh, tegah dan hidayah wahudan, hidayah warahmah dan rahmat, dan kesukaan bagi segala muslimin. Quran ini kesukaan bagi segala muslimin. Dalam Quran Allah Ta'ala turunkan apa? Tibyanan likulli syai', menyatakan bagi tiap-tiap sesuatu, menerangkan bagi tiap-tiap satu, menjelaskan bagi tiap-tiap sesuatu. Maksudnya kalau kamu ragu-ragu belajar Al-Quranul Karim, kamu sudah tidak ada ragu-ragu lagi. Kalau sekejap lagu tu, sekejap lagu ni, tu menyebabkan kamu tu sebab jadi lagu tu kamu tak faham Quran. Kalau kamu faham Quran, sudah menyatakan kata putus dalam Quran, begitu hati kamu tetap. Dan Quran pula wahudan, petunjuk, jalan petunjuk. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Quran. Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah turunkan buku panduan, ialah Al-Quranul Karim. Macam hari inilah tuan-tuan sekalian, dia buat blender, dia ada buku panduan nak guna blender ni macam mana. Dia buat handphone, dia ada buku panduan nak guna handphone ni macam mana. Manusia buat. Allah Ta'ala buat manusia, Allah Ta'ala buat alam ini, Allah turunkan buku panduan dia. Apa dia? Al-Quranul Karim. Kalau kamu ikut macam mana yang Allah Ta'ala turun dalam kitab, buku panduan dia, kamu selamat dunia dan juga ada akhirat. Karena di dalam tu ada hudan, ada petunjuk. Warahmah, ada rahmat. Ikut Al-Quran kamu dapat rahmat. Yang kita baca, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami buka keberkatan daripada langit dan bumi. Itu Allah, kami buka keberkatan daripada langit dan bumi kalau kamu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala, beriman, bertakwa kepada Allah, kami buka keberkatan. Dulu ikan temenung sekilo RM18. Lalu ni temenung sekilo RM1. Makan. Hak Allah Ta'ala. Allah boleh tarik, Allah boleh bagi. Jangan siapa tunjuk pandai. Sekilo RM1 ke mana? Kalau pergi tanah tak tahu lah apa market RM2-3 gitu apa semua. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah boleh buka keberkatan daripada langit dan bumi. Itu manusia tak sedar. Terus lagi bertakwa kepada Allah, bertaubat segala dosa-dosa. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah ruahkan segala nikmat rezeki dia. La fatahna alaihim barakatin minas sama', kami buka keberkatan daripada langit. Turun hujan daripada langit, tumbuh segala tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan hasil-hasil yang banyak. Hidup kamu makmur daripada bumi. Macam kata keluar ikan-ikan yang banyak, keberkatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala keluarkan sumber minyak yang banyak, berkat. Harap dapat rasalah keberkatan. Minyak pun murah dah.
Cukup lah. Tuan-tuan sekalian harap-harap berkekalan lah. Tuan-tuan sekalian, ikan pun murah taklah teruk sangat. Nah, pergi. Ini awal lagi kita nak puji sangat pun tak, tapi hak dapat rasa tu alhamdulillah lah tuan-tuan sekalian. Hak serabut-serabut kepala pun tak pernah ada dah lah ni. Dulu sak-sak serabut dengan abu mayat cimpeng. Sak-sak serabut dengan pakaian seragam komini. Sak-sak serabut dengan tulisan Jawi. Tapi kita tak ada nak berehat. Dah kepala otak fikir macam-macam. Hari-hari ada sak-sak serabut dengan LTTE. Macam-macam agak kepala otak serabut. Lah berasa tenang sikit no. Dah okay. Masalah tentuan ada, mana-mana pun ada masalah. Tentuan sekalian, itu cerita. Cuma pemimpin ni jangan duk harap kita ni cerdik sangat. Dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hudan wa rahmah. Allah bagi petunjuk, Allah bagi rahmat. Kita nak bagi rasa rahmat ni. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar. Corona ni ada jalan keluar tak? COVID-19 ni ada jalan keluar tak? Ada. Mana ubat dia? Yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Kami buka jalan keluar. Tapi jalan keluar corona ni tak nampak lagi. Kenapa manusia masih sombong? Setahun Mekah tutup, tak boleh pergi. Tengok orang dah hantar gambar Kaabah siapa pun tak ada tunjuk tepi. Nak kucuk-kucuk. Nak kucuk apa pergi tak boleh. Semua. Ini paling dahsyat. Kapal terbang mendarat dah di Jeddah patah balik, disuruh patah balik. Syarikat-syarikat travel rugi berjuta-juta. Dan toke-toke syarikat tak berani keluar. Tak berani keluar. Bagi. Di rumah orang duk minta duit. Bersemua tu cerita dia. Sebab tu kita punya travel, mereka duk sebut pasal apa ustaz, tak perlu iklan betul-betul, tak perlu kempen betul-betul. Lepas tengah duk kempen lah kuliah apa semua kita buat. Tapi selalu saya pesan, kena sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati, jaga. Alhamdulillah kita kena 2 orang je. 2 orang pun banyak ribu lah juga. Gitu. Nak banding orang lain sampai puluh-puluh orang, ratus-ratus orang, berjuta-juta kawan-kawan lain. Kena. Ni cerita dia. Kena beringat betul. Ni cerita. Ingat. Ini. Baca dah dulu ayat. Innallaha la yastahi an yudriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak rasa malu kalau Allah nak bagi perumpamaan seumpama lalat ataupun lebih kecil daripada lalat. Allah ni bukan cerita langit bumi hak besar. Allah ni bukan cerita matahari bulan bintang hak besar je. Lalat pun Allah bagi contoh. Fama fawqaha, dan benda lebih kecil daripada lalat. Apa dia benda lebih kecil daripada lalat? Macam corona ni lah. Nak tengok pun tak boleh, tak nampak dengan mata kasar. Tapi mengudum ekonomi dunia. Kita harap Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah kesian pada kita. Ada jalan-jalan penyelesaian dia. Kemarin saya di Langkawi, sunyi Langkawi. Tak kira tuan-tuan, kemarin ngajak di Langkawi pukul 10. Pukul 3 petang kena ada Kota Baru. Terbang pergi Kota Baru. Paham corak pukul 7. Balik sini pula sampai semalam pukul 12 lebih dah. Ni sekejap nak pergi Kota Baru pula ni. Apa ni nak pergi balik Kota Baru tu semua. Mana tuan-tuan orang minta tolong. Cakap mana kita boleh bagi sumbangan supaya melancarkan pentadbiran kerajaan tuan-tuan sekalian. Apa boleh bagi pandangan, apa boleh pendapat kita sikit ni, kita bagilah tuan-tuan sekalian. Bukan jadi menteri pun. Jadi tunggu tuan-tuan je, nak mengajak orang ni je tuan-tuan sekalian. Tapi cakap mana kita boleh bercakap, cakap mana boleh. Hari ni ada persidangan muafakat pondok kebangsaan di Pasir Tumbuh. Malam saya ada dah di sana. Kawan-kawan semua pakat tak balik. Saya balik pasal tuan-tuan hari ni. Lu nganga saya jadi poni balik, tak pergi pula tuan-tuan sekalian. Kota Baru 6 jam. Bagi tu cerita. Tak apa, semangat. Ni cerita. Ingat, jangan lupa
nikmat Allah Ta'ala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin. Kalau penduduk bumi beriman dan bertakwa, kami buka pada mereka itu berkat minas sama, daripada langit Allah SWT. Wal ard, nah, dan bumi. Nah itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, kami akan buka jalan keluar. Macam corona tadi tak ada jalan keluar. 2 hari ni habis dah, macam nak habis dah, mari gelombang kedua dahsyat lagi. Dahsyat lagi. Tu yang mari gelombang kedua, Saudi tutup terus. Saudi pun teruk juga, orang tak masuk pun. Tapi dari mana takut teruk lagi. Nah ini. Negara-negara dunia. Malaysia pun bukan sekat, China aja sekat. Semua ada, banyak negara-negara yang sekat tak boleh masuk. Kita tak boleh pergi, mereka tak boleh. Singapura lagi dahsyat. Nah, syarikat-syarikat penerbangan rugi. Berbilion-bilion. Hotel-hotel rugi. No, di hotel-hotel 5 bintang di Langkawi ni suruh semua bekerja balik bercuti. Habiskan cuti, semua tak ada orang. Hotel semalam 3-4 ribu, tinggal 200-300 je. Pilah berasa nak duduk hotel 5 bintang lah ni pi. Sikit hari jangan tak ada habuan nak kata. Tuan sekalian. Habis hotel-hotel hak 3-4 ribu turun sampai 200-300. Oh, dah habis. Betul, sunyi sikit. Kenapa? Benda yang kecil je nak tengok dengan mata kepala pun tak boleh. Ini tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh selesai tak? Boleh. Apa dia ubat dia? Yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Mengaku mana silap kamu. Jangan sombong. Jalinkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah silap, taubat. Ya ja'allahu makhraja. Allah Taala akan buka jalan keluar. Bukan sekat itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah rezekikan kepada mereka itu dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada rezeki. Macam kata tadi lah, Allah boleh bagi rezeki yang tak pernah terlintas. Macam ikan temenung tadi lah, 7-18 ringgit, tiba mari berlambak apa semua RM1 sekilo. Mek buat pi RM10 boleh 10 kilo, jenuh makan. Nah gitu. Ni kerja Allah Ta'ala. Ni ada kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi rezeki dengan tidak disangka-sangka. Allah boleh buat. Kalau dengan ikat temenung, Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat. Allah boleh buat apa saja. Allah boleh buat apa saja. Itu cerita dia. Tapi manusia janganlah sombong. Sebab tu rezeki ni ada dua. Satu rezeki yang barakah, yang Allah Ta'ala bagi, Allah redha. Satu lagi rezeki yang istidrak, Allah Ta'ala bagi macam bagi ayam nak tangkap. Tabur gandum ke ayam pun pagut. Ingat tuan dia ni baik, tabur petah belakang. No, nak tangkap ayam nak sembelih. Ada juga rezeki yang macam bagi lagi seronok, bagi lagi seronok, bagi lagi seronok, ruh Allah tarik. Ini nama dia istidrak. Kita harap rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita rezeki yang barakah, bukan rezeki yang istidrak. Yang makin bagi makin lupa, makin bagi makin lupa, akhirnya dalam lupa tu Allah tarik. Nauzubillah min zalik. Itu. Baik. Dan kesukaan bagi segala muslimin. Quran ni ada kesukaan bagi segala muslimin. Orang muslimin bila dia belajar Quran, dia akan suka. Dia akan seronok. Kenapa? Di dalam Al-Quran janji syurga pada orang muslimin, janji kesenangan kepada orang muslimin. Jadi orang muslimin ni bila belajar Al-Quranul Karim, dia seronok, dia seronok, dia seronok. Sebab tu kalau belajar Al-Quranul Karim dia berasa tak seronok. Bahkan bila orang hurai ayat Al-Quranul Karim ni berasa sakit hati. Ha ni muslim ke tak muslim? Orang muslim ni dengan nikmat Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW, kesukaan, suka dia. Sebab tu kita kena suka dengan Quran. Mengaji Quran suka, baca Quran suka, belengak tafsir Al-Quran suka. Suka. Ini tanda dia tu orang muslim. Orang beriman, dia suka dengan Quran. Bahkan sehari tak baca Quran tak boleh duduk. Ini orang suka. Ni sehari tak baca handphone tak boleh duduk. Quran tak baca tak apa. Sebab tu saya dah sebut selalu, biarlah kita ni khatam tafsir Quran daripada awal sampai habis. Jangan ada satu surah dalam Al-Quranul Karim yang kita tak pernah dengar apa pentafsiran dia. Dan Quran pula tak boleh kita balik baca di rumah gitu saja, tak boleh.
dengan makna-makna yang kita faham. Takut kita silap faham. Kerana ada ilmu, alat yang untuk memahami Al-Quranul Karim. Nahu dia, sorak dia, itu macam kata tu lah. Hak baru ni tafsir. Ngesengak dah buat ni pun. Hak ni ilmu hakikat, ilmu batin ni. Tak semayang golongan ni, tak semayang. Dia tafsir Quran, dalam Quran sebut solatul daimin, solatul daimun, semayang sentiasa. Mana duduk semayang ni sentiasa, macam-macam lah. Itu dia tafsir pula semayang ni ada sampai satu tahap. Bila sampai satu tahap tak perlu semayang. Dia tafsir ikut kepala otak dia. Lepas tu orang baca pula wailul lil musallin alladzina hum an solatihim sahun. Celakalah bagi orang yang semayang yang adalah sembahyang mereka itu lalai. Dia kata yang tu dalam semayang. Dalam semayang ada. Kalau luar semayang tak. Sedangkan ayat ni sebut orang yang lalai semayang ni maknanya dia tak semayang, sehingga habis waktu Zuhur dia semayang Zuhur dalam asar. Yang ni celaka. Asar tak semayang galik-galik, dia semayang asar dalam maghrib. Tu ain. Melewat-lewatkan semayang sampai habis waktu, celakalah dia. Kalau hak lewat-lewat habis waktu pun celaka, baru nak semayang, bagaimana hak tak semayang langsung? Satu lagi ayat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang ni dalam semayang. Berjayalah orang yang beriman yang di dalam semayang mereka itu khusyuk. Orang beriman yang berjaya ialah orang yang dalam semayang mereka itu khusyuk, berjaya. Kita khusyuk, kata khusyuk. Kalau dah khusyuk, alhamdulillah kita termasuk di kalangan orang yang berjaya. Kalau kita semayang tak khusyuk, kita masih lagi gagal. Bila kata gagal, kita kena berusaha sampai kita berjaya dapat khusyuk. Macam mana nak buat? Belajar bagi faham segala perkataan-perkataan yang kita baca dalam semayang. Bersihkan hati kita dengan kita banyak istighfar, berzikir, mohon ampun pada Allah segala dosa-dosa kita supaya hati kita bersih. Mudah-mudahan Allah bagi khusyuk dalam semayang. Faham? Itu. Baik. Jadi Quran ni busyra lil mu'minin, busyra lil muslimin, dengan syurga. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Bersengak dah ni. Dengar selalu tafsir dia aja baru nak mengaji. Terdengar selalu ayat ni. Gitu. Ayat ni dibaca akhir daripada khutbah. Nak tamatnya khutbah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Pertamanya, kalau dia tak baca Quran dalam khutbah yang kedua, dia tak baca ayat Quran, ceramah terus dia. Yang kita lupa bila dia tutup innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, makna itu ayat Quran. Ayat Quran. Jangan lupa kata ini bukan ayat Quran pula, dia ayat Quran. Dalam surah Nahl kita baca ni. Kenapa? Membaca sepotong daripada ayat Quran dalam khutbah salah satu daripada rukun khutbah. Kalau tak baca langsung ayat Al-Quran dalam khutbah, khutbah tadi tak sah. Jadi kita pun dengarlah. Tok khatib tak baca langsung ayat Quran. Semua. Sudah-sudah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan je. Tak sah hang tak baca ayat Quran. Ni innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ayat Quran dalam baik oi. Jangan hang silap betul. Tu satu. Kenapa sejarah bila nak tutup baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kenapa? Ini ada sejarah dia. Sejarah start tutup khutbah dengan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ni sejak daripada zaman Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sebelum tu dia tak tutup sangat baca ayat ni. Yang ni tutup. Kerana sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Sayyidina Ali dan Muawiyah. Bila kita baca kisah Ali dan Muawiyah, memang Muawiyah menjadi khalifah pada ketika itu, Ali juga menjadi khalifah, Amir Mukminin. Sehingga berlaku peperangan Muawiyah dengan Ali. Berlaku.
Bila berlaku peperangan, Sayyidina Ali memang benar-benar nak lawan. Tapi bila Muawiyah kata cukuplah, golongan Muawiyah kata ni, cerita-cerita ni sepatutnya tak apa nak boleh cerita tempat-tempat yang begini, takut orang kita silap faham. Kerana Ali pun sahabat Nabi, Muawiyah pun sahabat Nabi. Peperangan ni peperangan yang sangat melukakan hati umat Islam. Tapi telah diberi isyarat oleh Nabi kita SAW akan berlaku pertelingkahan gitu. Muawiyah dia punya ijtihad dia, Sayyidina Ali dia punya ijtihad dia. Sampailah peringkat akhir sekali Sayyidina Ali mati terbunuh. Kenapa berlaku pergaduhan pertikaian begini? Di dalam celah-celah orang Islam masuk orang-orang munafik. Dalam celah-celah orang Islam masuk orang Yahudi yang berlakon Islam. Inilah paling bahaya sekali dalam jemaah Islam. Kenapa orang Yahudi ni dia masuk, dia kerja pelaga orang. Dia kerja pelaga orang, kerja depa pelaga bagi Islam ni bergaduh. Itu kerja dia. Kerja dia lagu tu. Dia kerja pelaga bagi bergaduh, kerja bagi bergaduh. Nah itu kerja Yahudi. Nah ingat. Batu tuan-tuan sebut pilah ni walaupun orang tak pernah tukar. Di AP ni dia masuk dalam PAH berkawan dengan PAH pecah dua. Dia berkawan dengan keadilan pecah dua. Dia berkawan dengan hak bunga raya pecah dua. Tengok. Tak tahu kalau tak nampak ni. Berkawan dengan siapa pun orang pecah. Sejarah PAH ni tuan-tuan mana pernah pecah? Adalah sikit tu semua. Itu. Masuk tu kacau, boom, pecah dua. Itu. Timbullah satu semua ni. Dia perangai tu ada. Sebab tu orang tak selesa dengan dia. Orang ni bila berkawan dengan orang berkelahi habis. Rumah tangga orang elok je, masuk-masuk dia kacau. Rumah tangga orang lah masuk-masuk dia berkelahi. Ni ada sifat tu. Ikut tu saya tak mau sebut dah. Sudah lah. Tapi nak tebuk bagi faham. Nak panggil faham tu cerita dia. Semua berkelahi. Semua berkelahi, semua pecah apa semua. Ada masalah. Tuan-tuan sekalian. Ada masalah, kita bukan masalah tuan, tapi masalah sebab jadi bercelaru habis. Tuan-tuan, itu. Semua habis jadi kelam kabut habis. Itu. Kita sendirilah kena sedar. Kita sendiri kena sedar. Ambil sejarah-sejarah dahulu menjadi pengajaran. Menjadi pengajaran. Itu. Dulu pun ada nama dia Abdullah bin Sabah. Dia ni orang Yahudi masuk Islam. Katanya masuk Islam. Dia ni orang terkenal. Abdullah bin Sabah ni orang terkenal di kalangan orang Yahudi. Bila terkenal di kalangan orang Yahudi, bila masuk Islam, dia nak supaya bila dia masuk Islam ni, dia ni disanjung, dia ni dimuliakan. Sayyidina Uthman tak layan tahu mana, biasa-biasa sudah. Dia kecil hati. Ada orang jenis masuk sesuatu nak pada nama, nak pada kedudukan. Dia sakit hati pada Sayyidina Uthman. Bila sakit hati pada Sayyidina Uthman, mulalah dia buat cerita. Orang pandai bercakap, cucuk sana, cucuk sini, cucuk sana, cucuk sini, apa semua. Sampailah ada timbul golongan yang menggagung-gagungkan Ali dan benci Sayyidina Uthman. Benci Sayyidina Uthman. Akhirnya Sayyidina Uthman mati terbunuh. Bila Sayyidina Uthman mati terbunuh, dibunuh oleh satu golongan yang datang daripada Mesir. Dalam dia juga orang-orang yang macam ni juga. Sebab tu munafik ni jahat. Yahudi ni jahat. Dia suka pecahkan umat Islam. Ingat? Suka pecahkan umat Islam. Kerana orang Islam tak sedar. Sampai Sayyidina Uthman terbunuh. Bila Sayyidina Uthman terbunuh, lantik Sayyidina Ali menjadi khalifah. Bila lantik Sayyidina Ali menjadi khalifah, ada pengikut orang-orang Islam yang setia dengan Sayyidina Uthman ni. Dia semua orang Islam setia dengan Sayyidina Uthman, menuntut Ali mencari siapa yang membunuh Uthman, supaya Sayyidina Ali jatuhkan hukuman segera kepada yang membunuh Uthman. Pada ketika itu di Madinah masa itu, mari dah orang Mesir pakat duduk apa semua, mereka agak kuat. Sayyidina Ali nak menjatuh, nak cari orang yang membunuh Sayyidina Uthman ni, tapi ambil masa. Bukan mudah jadi khalifah. Lalu
Timbullah fitnah pula. Mengatakan, Ali ni juga berterlibat dengan komplot membunuh Sayyidina Osman. Timbul pecah-pecahan. Kerana ni orang-orang yang bertopengkan Islam ni masalah. Jadi satu golongan. Ada kata dak Ali tak terlibat, tetapi kenapa Ali tak ambil tindakan segera? Cari orang yang bunuh Osman, ambil tindakan segera. Tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Antara yang tak puas hati sangatnya Muawiyah. Muawiyah pada ketika itu dia jadi khalifah. Dia sebelah apa? Syam apa semua. Itu. Jadi gubernur lah, gubernur. Kenapa? Muawiyah ni dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Osman ni saudara yang rapat. Jadi tak puas hati. Tak puas hati. Itu nak cerita perpecahan berlaku tu semua. Jadi kelang kabutlah masa tu. Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah, yang masa tu sedang mengerjakan haji ke umrah ke Mekah, balik dia juga memimpin untuk tuntut bela cari siapa yang membunuh Osman. Berlakulah peperangan Jamal, berlakulah jadi kelang kabut, masa tu kelang kabut. Itu amat tu. Baik, tuan-tuan. Bila keadaan begitu, sampailah Ali sendiri pun terbunuh. Peristiwa yang sangat menyedihkan. Sayyidina Ali juga terbunuh. Itu. Masa tu tinggallah Muawiyah. Zaman pemerintahan Muawiyah. Tengok. Bila begitu, dalam khutbah ini, khutbah baik khutbah jemaah, khutbah apa pun, banyak kutukan-kutukan yang mencerca Sayyidina Ali dalam khutbah. Mencerca Sayyidina Ali. Biasalah bila timbul isu politik ni, khutbah lah tempat dia. Macam lah ni lah. Tempat ceramah, tempat kuliah, khutbah, apa semua. Jadi macam tak cantik lah. Sebab dia jadi berpuak-puak. Tak ada. Jadi berpuak ni. Itu. Kenapa? Kerana di sana dicucuk oleh orang-orang Yahudi. Dicucuk oleh orang-orang munafik. Ni yang munafik ni bahaya. Kita kena kenal orang munafik ni. Bila begitu, untuk menyelesaikan ni, mari zaman khalifah Islam yang kelima. Khalifah Islam menetapkan, sudahlah, janganlah duduk lagi cercah aku. Golongan yang menyokong Sayyidina Ali, janganlah menghentam golongan Muawiyah. Golongan Muawiyah janganlah hentam golongan Ali, kerana semua ni sahabat yang sepatutnya kita perlu cari jalan perdamaian. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sejak di zaman dia menetapkan nak tutup khutbah ni, tutuplah dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah suruh kita melakukan keadilan dan ihsan. Itu. Wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Itu saya cerita sejarah dia. Sejarah ni dibaca khutbah start daripada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang menjadi contoh kepada pemimpin-pemimpin Islam sampai ke hari ini. Saya saja bacalah riwayat hidup pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan yang sangat aman, damai. Kenapa? Dia cari jalan penyelesaian. Akhirnya bila dia menetapkan khutbah, baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, tutup dengan yang ni. Sejak daripada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai sekarang, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bila nak tutup khutbah, itu sejarah dia. Tahu dah sebelum ni? Sebelum ni tahu khutbah nak habis, innallaha, tidak bangunlah tu. Ni khutbah nak habis dah. Sejarah dia. Kenapa? Nak bagi orang Islam damai balik. Dan suasana hari ni juga sepatutnya ayat ni kita kena belajar, kita kena mengaji. Sudahlah hak berkelahi bertelagah bercakap aku, sudahlah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ni masa dia. Sudahlah. Dok buat lagi. Ni jelajah apa pula tak tahulah. Sudahlah. Orang panggil, tu cerita dia. Sepatutnya ambillah ayat ni sebagai pengajaran bagaimana Umar bin Abdul Aziz memerintahkan semua khutbah hendaklah ditutup dengan ayat ni supaya umat Islam bersatu kembali. Sudahlah. Tak itulah kita boleh bagi nasihat pun.
Bertenanglah sah. Ni dok. Apa pula lah ni, nama apa tak tahu. Hak jelajah lah ni. Jelajah amanah rakyat. Apa dia tak tahu. Gitu macam-macam jelajah pula dok. Serabut kepala otak dengar. Sudahlah. Nak? Tengok. Mudah-mudahan berkat kita mengaji ni sampai ayat yang bersesuaian dengan suasana. Walaupun Quran turun 1400 tahun dahulu, macam turun kemarin. Turun kemarin. Pertelingkahan. Pertelingkahan. Memang berlaku pertelingkahan. Bila berlaku, sudahlah. Sehingga Sayyidina Osman, Sayyidina Omar bin Abdul Aziz suruh baca ayat ni, melambangkan umat Islam kena bersatu, kena buat baik, cukuplah, kena adil, kena buat yang sudah tu sudahlah. Tunggulah pelihara lagi akan datang, bu kita start balik. Tak sabar. Letih kalau tengoklah ni. Itu. Baik, baru ni cuba tengok makna dia. Bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan menyuruh dengan mengerjakan adil. Allah Ta'ala menyuruh dengan mengerjakan adil. Allah memerintahkan kepada kita buat keadilan. Buat adil. Adil lah. Tuan-tuan, Sri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong lantik Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai Perdana Menteri. Kita nak pergi kata kat dia, kita pun tak tahu macam mana. Kalau dia zalim pun kita lawan. Nada. Dia buat zolim, dia buat muka, dia buat apa pun kita lawan. Dia start pun tak lagi kita nak lawan dah. Biar pergi dia start dulu. Nada. Kita nak lawan tak ada siapa, kita pun tak tahu. Dan kita juga diajar supaya patuh pada raja-raja. Nada. Patuh. Panggil. Sudahlah yang sudah-sudah. Nada. Alhamdulillah nampak orang Islam. Itu. Peguam negara pun naik orang Melayu Islam dah. Cukuplah. Sampai bila kita nak berkelahi? Sampai bila kita nak bertelaga? Sampai bila kita nak berpolitik? Apa semua? Kita doakan supaya negara kita ni elok. Minyak pun turun sikit dah. Keterbenu pun murah dah. Jadilah tuan-tuan sekalian, apa semua kita doakan lagi. Tuan-tuan sekalian, ni kita nak tunggu pula apa dia? Menteri-menteri kabinet. Apa semua? Harap naiklah tok-tok guru. Apa semua? Orang-orang yang soleh, beriman. Orang bukan Islam pun sila, tak ada masalah. Kita baik semua, tuan-tuan, cuma orang bukan Islam yang tak bermusuh dengan Islam. Nada, depa pun kena bagi hak juga sebab depa pun rakyat, depa pun bayar cukai, depa juga ada juga rakyat yang menjana ekonomi, yang memakmurkan negara. Itu kita tak boleh nafikan. Nada, kita tak boleh nafikan. Cuma bagilah peluang. Tuan-tuan sekalian, bagilah peluang. Jangan kita duk fitnah. Yang kita paling takut, tuan-tuan sekalian, ada pergi negara-negara luar, pergi cucuk negara-negara luar. Ada. Ini kita takut. Ada juga yang cucuk negara luar. Itu. Ni. Janganlah sampai jadi pengkhianat macam tu. Ingatlah sejarah. Bila Yahudi menyelinap masuk dalam ini, Abdullah bin Sabah dengan kawan-kawan dia apa semua ni, pemerintah yang aman damai, Sayyidina Omar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, awal pemerintah Sayyidina Osman tenang, orang Islam duduk sangat baik, saling hormat menghormati. Orang Yahudi masuk kacau ni jadi berceramuk habis. Nabi aja. Orang Islam sama Islam ni saudara. Orang Islam sama Islam ni saudara. Tapi bila ada orang Yahudi, zaman kita ni tak ada, negara kita ni tak ada orang Yahudi, tak ada orang Israel, tak ada. Cuma orang berperangai macam Yahudi tu ramai. Faham tak tuan-tuan? Sudahlah. Tak ada. Railah ayat innallaha ya'muru bil adl. Bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan menyuruh dengan mengerjakan adil. Buat adil. Tuan-tuan, adilkah kita lawan dia? Sedangkan dia belum memerintah lagi. Tiba-tiba kita kata dia zalim. Tiba kita kata dia penjenayah. Tiba kita kata dia tak layak. Tunggu dulu. Tak adil tuan-tuan sekalian. Ada? Tak adil. Tunggu dulu tengok macam mana. Tuan-tuan sekalian. Ini. Dalam ni pula kita pula arahan tak boleh nak ceramah di luar macam depa kerana takut silap cakap. Tak ada apa semua. Kita kena akur. Kami tak boleh nak ceramah pam daripada apa semua. Tunggu sekejap takut silap cakap. Cuma dalam program tertutup lagu ni boleh cakap lah. Tak boleh dengar juga. Tu cerita dia. Railah ayat ni. Orang panggil. Baik.
dan berbuat baik. Islam suruh berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan bahwasanya Allah Taala Tuhan menyuruh dengan mengerjakan adil dan berbuat baik. Ihsan, disuruh kita berbuat baik. Diperintahkan kita supaya buat baik. Ihsan ni tuan-tuan sekalian, dah baik buat baik lagi. Macam kita ada pekerja, kita bagi gaji kat dia cukup 1,500 sebulan, kita bagi dia buat kerja, tu gaji dia, betul-betul kita bagi. Cuma sekala kita buat berjalan atas menghargai dia, tu nama ihsan. Tu nama dia ihsan. Kita bagi lebih daripada tu. Lebih daripada tu. Sekala kita beli nasi bungkus bagi kat dia, itu ihsan. Tak bagi pun tak apa, itu bukan tanggungjawab kita dah, tapi kita bagi lebih, tu nama dia ihsan. Islam suruh kita adil dan ihsan, berbuat baik. Ni zaman kita bersatu, masa kita bersatu, masa umat Islam bersatu, tuan-tuan sekalian, untuk kita jaga negara tercinta ini. Takkan nak bercakap lagi, tuan-tuan sekalian. Kita tahu dah merana baru ni macam mana. Sudahlah, sepatutnya orang Islam lah kena sedar. Tapi la ilaha illallah, nak calon lagi. Nak calon pun tuan-tuan dah 95 dah. Kalau calon sekejap, setahun dua nak kena tukar lagi. Nak tukar siapa? Sudah-sudahlah tuan-tuan sekalian. Ni bercakap tak habis, kita pun lemah perut. Kedah tak habis lagi, Perak dah bercakap lagi. Ni ada tu semua sebab tak balik pada Islam. Nabi sebut jawatan jangan diminta. Kalau kamu minta nak jawatan, kamu dapat jawatan tu, Allah tak tolong kamu. Kalau orang lantik kamu dengan tidak diminta, orang lantik juga terimalah, kerana orang harap kat kita. Walaupun kamu rasa tak layak, kamu memimpin dengan penuh insaf, insya-Allah Allah tolong kamu. Allah tolong kamu. Ni nak rebut tuan-tuan sekalian. Sebab gaji banyak. Ingat tuan-tuan, kita doalah moga pakat-pakat semai hajat tuan-tuan, minta aman. Biar pilah dah Seri Paduka Baginda tu agak lantik Tan Sri Mahyudi Yassin tu, elok dah no. Elok dah tuan-tuan sekalian. Tak ada lah rekod-rekod pak dia pun alim juga, Tok Guru Haji Yassin, tuan-tuan sekalian. Biar pilah tuan-tuan sekalian. Dan kalau nak kira bergaduhan politik apa semua tuan-tuan, yalah nak berkelahi, kita boleh berkelahi lah. Pas dengan Tan Sri Mahyudi Yassin pun boleh berkelahi kalau nak berkelahi. Dulu dia pun kata tak kira juga apa semua. Tapi sudah cukuplah tuan-tuan sekalian. Kita takut musuh duk kacau lagi, berkecai habis, selerak tarak habis tuan-tuan sekalian. Ni pakat doa ni orang tua-tua ni, nampak muka serebeh tu tapi berkat doa dia pun. Dengan gigi tak ada, dengan serebeh je apa semua, tapi Allah dengar doa dia pun. Ada. Allah dengar doa dia pun, ingatlah pakcik ni semua. Bukannya pandai ingat, cakap pun merelong je apa semua. Dia bukannya reti. Dia cerita politik aku reti, ustaz suruh doa, aku doa api. Jadilah teratu pun. Kok lah. Cuma macam tu lah tuan-tuan. Tolonglah doa untuk negara. Bukan untuk saya, bukan untuk kita. Untuk negara kita. Kita nak mati. Biarlah negara ni diwarisi oleh anak cucu kita. Tuan-tuan sekalian. Macam katalah, saya ni kalau nak kira penting diri saya apa semua, saya tak ambil peduli tak apa. Habis-habis mengajak pergi kebun duk main dengan lembu. Nak rebah. Seronok tengok lembu makan ngak duk makan apa semua. Saya ni siapa nak pergi tengok lembu pun tak dan dah lagi. Pergi tanah, pergi sini, pergi tanah, pergi sini. Panggil. Kerana kita sayang, kita seronok. Allah Subhanahu Wa Taala angkat sikit agama. Saya pun tak tengok kemarin kata kuliah di Rusila Tok Guru Hadi masuk televisyen. Bukan sakat orang satu Malaysia boleh dengar tengok televisyen. Kuliah perdana. Koklah kuliah kita masuk televisyen kot satu hari ni. Masuk televisyen tahun tu. Nonton bos semua. Gitu. Tak apa kuliah mana pun tuan-tuan sekalian. Biar. Tengok apa Tok Guru sampai yang orang duk kata lama ni. Ngajak puluh-puluh tahun dah. Bang ajak tafsir tak sentuh siapa, tak kata kat siapa, berdasarkan ilmu bagi orang faham. Berapa ilmu dia tinggi mana. Orang tak kenal. Orang panggil Hey Hadi lagu tu je. Hey Hadi. Kan boleh. Tuan-tuan.
Berapa puluh kitab karang, berapa puluh buku, beratus buku karang. Berapa ribu hadis ingat. Berapa juzuk Quran duk dalam kepala, tafsir apa semua. Orang lah ni alhamdulillah televisyen tolong buat liputan. Dengar sendiri. Tak adil kamu pergi tuduh tak tawan hala. Dengar. Ni ada pergi tuduh tak tawan hala. Tu cerita dia. Ini. Jadi cerita dia macam mana Umar bin Abdul Aziz menetapkan suruh baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ni, nak ajak balik baik orang Ali ke orang Muawiyah ke semua ni sahabat Nabi umat Muhammad. Mari kita berdamai. Berjaya ada Umar bin Abdul Aziz, berjaya. Dengan kepimpinan dia yang bijak, yang pintar, umat Islam yang berpecah satu balik. Satu balik. Cuma kita kena bertolak ansur lah. Percaya sama qada qadar. Kita hanya usaha, yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Usahalah nak jadi Perdana Menteri. Yang menentukan Allah. Dah, jangan marahlah. Gitu. Usaha tak apa, tapi beriman sama dengan qada dan qadar Allah Taala. Jangan lawan takdir. Gitu. Baik. Bahawasanya Allah Taala itu Tuhan yang menyuruh dan mengajarkan adil. Suruh buat adil dan berbuat baik dan beri sedekah kepada yang ampunya kerabat. Jangan lupa wa ita izil qurba. Beri sedekah kepada kerabat. Kerabat apa dia? Adik-beradik. Tuan-tuan dengan adik-beradik jangan kira tuan-tuan tak susah. Jangan kira ada bagi adik-beradik. Adik-beradik kita pun tuan-tuan sekalian 10 orang. Saya pun 10 adik-beradik. Allah bagi tak sama. Ada adik-beradik kita susah. Ada yang seorang kaya. Hak kaya ni tolong adik-beradik. Tolong adik-beradik. Kalau suami kita kaya, dia rajin tolong adik-beradik dia, isteri syukur. Jangan buat muka pula. Ada bini panggil aku tu. Dia bagi kat adik-beradik muka com je. Kau bagi kat dia je. Sikit-sikit dapat duit bagi adik-beradik. Dia api Allah tu. Wa ita izil qurba. Bagilah kat adik-beradik rezeki yang ada pada semua. Adik-beradik kita bukan senang. Tuan-tuan dengar kata pi umrah adik-beradik susah tak peduli. Ni salah tu. Adik-beradik tahu pi umrah sekali 5,000, 7,8,000, 5,000, 7,8,000. Aku anak nak pergi sekolah pun tak ada duit. Kok lah nak bagi aku sikit. Jangan harap kedekuk baik. Jangan bagi adik-beradik kata lagu tu. Kalau kita ada wa ita izil qurba wan memang tuan-tuan adik-beradik bagi jangan harap. Jangan bagi jangan harap dia nak tolong kita. Kok kita sakit hati. Bagi lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita bagi kita tolong dia maki kita. Adik kita, abang kita ambil api. Boleh lagu tu? Boleh? Ni slow apa bunyi. Dia api tak apa, bagilah lillahi ta'ala. Tu cerita. Macam baru ni pertama ustaz ni duk tolong duk bagi kat ada orang habaq ni tolong bagi kat adik-beradik apa semua tolong nanti esok senanglah depa pakat tolong balik ke apa-apa semua. Saya kata saya tak harap. Nada. Saya tak harap tolong pun tak apa, tak tolong pun tak apa. Ada. Kalau kita harap sehari kita kecewa. Kita dah bagi duit kat dia, rumah kita pun tak main. Biar pi. Wa ita izul qurba. Bagilah pada adik-beradik. Bagi adik-beradik rasa sama. Macam tanah tu tak, tanah bagi tanah pusaka. Masa dulu tanah tu tak tahu apa lagi, ambil ke depan ke belakang pun tak apa, bagilah kerak bagi. Kena hak kita ambil tengah. Hak orang tak mau dah bagi kita tengah pun tak apalah tengah. Tiba-tiba tengah tu lah jadi rel kereta api. Buat rel kereta api laju lalu kat tengah tu apa semua. Dapat 600,000. 600,000 dapat. Hak hujung belah sana tu 50,000 pun tak lapak. Hak hujung ekor tu apa semua. Tiba-tiba rezeki kita lu tu dapat 600,000. Wa ita izil qurba, bagi nama kat adik-beradik. Kau suka aku tanah aku. Dah bagi dah boleh aku. Jadi lagu tu. Ada. Bagi beras ni tak apalah. Ambil rasa 50,000. Ambil rasa kan 50,000. Mana lagi? Wa ita izil qurba, bagi. Allah suruh. Pasal apa hang duit banyak apa duk bergaduh dengan adik-beradik, tak seronok je kita duduk. Tak seronok kita duduk. Apa semua depa senang kita senang. Tu cerita dia. Faham? Berkelahi apa dengan adik-beradik?
Ni ada berkelahi pun tak bercakap. Pesan pula kalau aku mati dengan boleh sentuh mayat aku nak. Boy. Jadi bangkai pun kedekuk. Ingat. Sudah. Panggil. Ingat. Allah suruh ni hari-hari Jumaat duk dengar selalu ni. Itu. Baik. Lagi. Dan beri sedekah wa ita'iz qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Dan tegah daripada fahsya. Apa fahsya? Zina. Tegah. Tegah zina macam mana? Halang daripada zina. Jangan pakai benda-benda yang seksi-seksi nak jadi zina. Jangan pakai pakaian yang gairah boleh jadi zina. Kalau orang pakai jangan tengok. Kok jadi. Dua-dua lah. Ni kita pejam mata depa pergi buka. Salah juga larat ke? Pakat-pakat jaga. Itu suruh. Dan mungkar. Apa mungkar? Kufur maksiat. Ni mungkar. Jangan terlibat dengan maksiat mungkar, jangan. Dan bagh, zalim, jangan zalim. Wal bagh, itu. Maka adil dengan manusia itu insaf. Adil dengan manusia itu apa? Dia insaf. Apa insaf? Sama. Maknanya insaf ni patut padan. Buat adil tu insaf. Insaf ni kalau terjemah bahasa kita menyesal. Di sini bukan makna menyesal. Makna adil lah, adil. Kita terjemah adil semua dah. Patut padan. Itu. Baik. Kita kena adil lah macam kata tadi. Itu. Dan dengan Allah tauhidnya. Adil dengan Allah tauhid. Mengesahkan Allah Ta'ala. Jangan mensyirikkan Allah. Syirik dengan pada Allah Ta'ala tak adil. Adil dengan manusia, insaf. Apa makna insaf? Buat bagi kena. Tu cerita dia. Macam kata tadi lah, kita nak pergi kutuk-kutuk orang, pergi caci-caci orang, pergi hentam-hentam orang. Kita ni baik sangat kan? Kita ni bagus sangat kan? Orang pun tahu belakang dah kita macam mana? Macam tu semua. Sudah. Kita harap tuan-tuan ni lah masa untuk kita bersatu. Satu. Ahli parlimen yang dulu jadi menteri cuma tak boleh jadi menteri saja bagi orang lain. Duit wakil rakyat tu ada makan nak tu sudahlah. Mana kalau apa? Orang lain lagi susah berlambak. Pulau buat kerja kempen tidur siang malam, tak tidur, tak bangun, panjat pokoknya bom bendera peluka dada-dada. Tak dapat apa-apa. Sudahlah tak apa. Sudah. Kita doalah tuan-tuan semoga Allah Taala buka. Kita betul dengar kita lemah perut dah. Tak ada. Orang rakyat nak fikirlah ni nak makan apa. Saya fikir nak pada keamanan, nak pada ketenteraman, nak pada barakah, tu saja. Tak mau dengar ada isu politik ni. Bertelagah, bercakap aku ni dah lama dah. Hak seminggu baru ni pun cukup berat nak fikir. Dan tuan sekalian, biarlah Perdana Menteri buat kerja dia. Kerja dia apa semua. Berbeza pahaman itu biasa. Biasa berbeza pahaman politik itu biasa. Ni tuan-tuan, kalau kacau lagi, tuan-tuan sekalian, kemungkinan tukar pula Perdana Menteri. Kacau pula tuan-tuan sekalian. Kalau kacau lagi, kemungkinan berlaku pilihan raya. Bikin peraya pula, ya Allah, kempen, pompong, riuh lagi. Kita dok kalau benda tu. Tak ada? Dok kalau benda tu lah. Ni. Saya rasa, tuan-tuan pun sama dengan saya kok. Kita rasa okey dah. Tak ada? Okey dah, sudah lah. Jangan jadi pengkhianat. Yang nak kacau bilau apa semua. Raja-raja ni tuan-tuan. Kita kena taat. Kalau benda hak dia buat tu elok. Macam dia suruh semayang hajat. Kalau raja suruh semayang hajat, wajib kita semayang. Walaupun semayang tu sunat, tapi arahan daripada raja. Arahan daripada pemimpin. Urul amri. Kalau dia buat benda elok, dia pun bincang, berminggu-minggu panggil apa semua. Dia buat keputusan lagu tu, kita kena taat. Tu cerita dia. Tu kena taat. Hak ni lawan hak ni berdosa ni. Tuan-tuan sekalian. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Apa pemimpin kamu kalau kita lah ni? Raja, sultan, agung. Ada agung. Lepas tu dia buat benda jahat tak? Tak, dia buat benda elok. Dia susun piatok, main susun piat semua. Nak bagi orang puas hati semua memanglah tak boleh. Apa semua dia buat. Jadi taat walaupun kita rasa tak puas hati, tak rasa macam mana, tak oleh kerana golongan kita dak apa semua, tak apa. Sudah. Cakap tu. Kalau kita pakai yang tu tuan-tuan, kita elok. Nada.
Tapi kalau kita letak nafsu, buh kepentingan diri kita mengatasi segala-galanya, jadi kacau pula. Kacau pula tuan-tuan sekalian, kita musuh banyak. Orang akan mengambil kesempatan. Bila kita tak kuat, kita tak kukuh, orang jajah kita. Doa lah tuan-tuan, pakat-pakat doa. Minta. Itu. Baik. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Mengajar ia akan kamu dengan suruh tegah itu, mudah-mudahan kamu terima pengajaran. Bagi nasihat pada kamu, ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kamu ingat, kamu sedar. Ingatlah macam mana Umar bin Abdul Aziz memerintahkan di zaman dia, tutuplah khatbah ni dengan ayat ni. Kenapa? Ayat ni ajak orang supaya damai dan berjiwa besar, berjiwa terbuka. Ingat, mudah-mudahan kamu dapat pengajaran. Dan itu sejarah dia. Baru kita sedar bahawasanya zaman Umar bin Abdul Aziz memerintahkan baca surah ni, kenapa? Berlaku pergaduhan, berlaku berpuak-puak, berlaku berbagai golongan. Hang kata ke aku, kata ke hang. Bila sedar hari khutbah dengar ayat ni, pakat sedar. Okey, bersatu balik. Ayat ni lah perlu dibaca di zaman kita sekarang ni, tuan-tuan sekalian. Yang sudah tu, sudah. Betul. Baik kat tu. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Dan sempurna oleh kamu hai muslimin dengan janji Allah. Jadi wallahu subhanahu wa taala a'lam.